Kita mulakan pertanyaan-pertanyaan menteri dengan menjemput Tuan Aminul Huda bin Hassan Seri Gading. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Seri Gading minta Perdana Menteri menyatakan hasil mesyuarat persidangan kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Arab Saudi mengenai jenayah dan pembasmian kaum genosid yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Dan apakah hasil yang manfaatkan negara sepanjang lawatan ke persidangan mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di Amerika Syarikat baru-baru ini. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mohon izin Di-Pertua untuk memberi sedikit penjelasan tentang keperluan kita hadir dalam persidangan ini. Kerana ada dua pihak. Satu pihak yang menyatakan bahawa mengapa hanya Palestin dan mengapa kita tidak mengindahkan masalah dalam negeri, terutama di kalangan minoriti. Saya ingin menjawab menyatakan bahawa tidak ada minoriti kita yang dibunuh beramai-ramai. Tidak ada kemusnahan gereja atau kuil-kuil. Jadi sementara dia kurang setuju dengan langkah kita menyokong Palestin, saya tidak fikir wajar, munsabah dan waras untuk dia bangkitkan soal kebencian ini. Soal di satu pihak lain pula mempertikai kenyataan saya bahawa ini bukan saja isu agama Islam. Ini kerana penduduk Kristian juga terlibat. Dan walaupun kebanyakan masjid dirobohkan, 7 gereja dimusnahkan sama sekali di Gaza. Jadi saya sekali lagi tegaskan bahawa keperluan kita melihat isu ini, ya, sama ada orang Islam bawa sebagai dari segi Islam, orang Kristian bangkit, tapi juga isu kemanusiaan yang harus difahami dan harus mencuit perasaan kita dan mendorong supaya tindakan lebih berkesan diambil. Dan satu lagi, lawatan-lawatan ini sukar kita, tidak ada pilihan. Umpamanya di Riyadh, undangan putera Perdana Menteri Mohammed bin Salman itu kepada semua ketua-ketua negara Arab dan ketua-ketua organisasi negara-negara Islam. Semuanya hadir atau hampir. Jangan saya kata salah saya 2 dari Afrika tidak hadir. Dan kita jalankan tanggungjawab kita untuk menyampaikan pandangan kita secara tegas. Kerana apa yang berlaku itu berlarutan. Benar, Malaysia punya kenyataan pendidikan yang agak lebih tegas dan Menteri Luar sebelumnya telah membuat kenyataan. Kita tidak mahu sidang ini hanya mengemukakan usul atau desakan, tetapi mesti ada tindakan yang lebih berkesan. Sebab itulah selepas di Riyadh, saya ambil kesempatan berunding dengan Presiden Tayyip Erdogan dan selepas itu dengan Presiden Abdul Fattah Sisi, Mesir. Apa yang dibangkitkan setakat yang dapat diselesaikan, dirumuskan di Riyadh adalah menyegerakan keputusan untuk menghentikan serangan ke atas Gaza yang belum berhasil sampai sekarang. Ada cadangan dan sekarang dibangkitkan oleh beberapa tokoh negara Eropah meminta Mesir, Jordan dan negara jiran mengambil pelarian Palestin. Itu tidak dipersetujui oleh semua negara Islam. Kerana ini hanya memberikan ruang kepada Israel untuk terus menceroboh dan menakluki Gaza. Yang dilakukan oleh Emirat Arab Bersatu
adalah mengambil yang sakit parah, terutama bayi dan anak-anak kecil untuk rawatan di Abu Dhabi atau di Dubai. Selain dari itu, kerana ini melibatkan negara Arab jiran, maka kita bersetuju supaya negara jiran itu mengambil tindakan ke depan, ya, apa yang dinamai sebagai Arab Peace Initiative, inisiatif keamanan Arab. Keputusan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan penyertaan 10 negara utama untuk memikirkan strategi, dan Menteri Luar dimasukkan dalam kegiatan itu, dan 5-6 orang daripada satu rantau, dan kita telah mengusulkan Indonesia sebagai negara yang juga terkesan dalam hal ini. Dan terakhir ialah serangan ke atas hospital milik Indonesia, dan Indonesia mengambil sikap yang keras membantah, dan kita turut mengeluarkan kenyataan membantah. Tapi seperti kita tahu, hal ini tidak memberikan kesan kerana kedegilan, keangkuhan, arrogance of power yang didukung oleh beberapa negara barat. Sebab itu dalam sidang APEC yang saya pun memberitahu bahawa saya terang memikir ketika itu sama ada hadir atau tidak. Tapi setelah mendapat makluman bahawa semua kepala negara Asia hadir, termasuk seluruh ASEAN dan China, Jepun dan Korea, saya memilih untuk hadir. Dan tentunya atas undangan Presiden Joe Biden, Amerika Syarikat. Dan sebagai tamu, tentu ada beberapa peraturan dekorum yang kita patuhi. Tetapi oleh kerana hal ini terlalu parah dan pembunuhan berterusan, termasuk wanita dan anak-anak kecil, bayi, maka saya tidak ada pilihan menggunakan setiap ruang. Sementara bicara soal ekonomi, saya juga bangkitkan soal penindasan berterusan. Dan walaupun tidak dalam perencanaan awal, dalam sidang akhir itu, walaupun sebelumnya saya sebut tentang mengapa kita diminta membantah tindakan Rusia dan meneluki wilayah yang dianggap milik Rusia di Ukraine, dan kemudian tidak bersama dalam membantah tindakan Israel. Memang tidak ada jawapan, maka sebab itulah dalam sidang akhir itu, dan kebetulan kedudukan kursi Malaysia itu berdepan betul-betul dengan Presiden Joe Biden, dan sebelah kanan saya itu Setiausaha Negara Blinken. Saya tidak ada pilihan dan menyuarakan dengan tegas bahawa ada permasalahan manakala kita diminta untuk mengutuk Rusia dalam soal Ukraine, tetapi membisu bila pembunuhan kejam, keganasan yang saya sebut atrocities. Dan saya sebut satu ungkapan yang saya agak penting dengan izin. You cannot dictate the language of discourse. Maknanya, jangan lagi orang Barat menganggap ini sebagai hegemoni kolonial, menentukan dasar dan bentuk tindakan kita. Maka oleh kerana saya katakan dia tidak boleh memaksa kita untuk menentukan pendirian kita. Maka di situlah saya menyatakan dengan agak tegas, dan saya kata mesti bermula sekurang-kurangnya menghentikan serangan sekarang. Saya kata and stop now. Kerana saya sebut satu hari tambahan bermakna masih ada anak-anak, wanita dan orang awam dijadikan mangsa korban. Jadi saya selepas mengeluarkan kenyataan itu, tentu di sini juga ada suara-suara kebimbangan, takut yang beri kesan kepada kedudukan ekonomi negara. Tentunya sebagai orang yang bertanggungjawab dalam negara dan pertumbuhan ekonomi, kita juga mengambil kira dan perhatian tentang masalah ini.
Sebab itu dalam semua kegiatan kita yang lain, kita memberikan tumpuan, terutama Menteri MITI, untuk menjalin hubungan dan mempertahankan apa disebut inclusivity, sustainability dan resilience sebagai strategi di Asia Pasifik, dan menggunakan ruang itu mengadakan pertemuan-pertemuan dua hala dengan banyak negara, sama ada cara rasmi ataupun dalam beberapa pertemuan yang berasingan sementara menunggu, kan ada di antara sesi itu kadang-kadang 1 jam atau 1 jam setengah kita minum kopi dan menunggu giliran untuk menyambung perbahasan. Jadi saya gunakan peluang itu juga menjelaskan, dan bila ada ruang untuk mengadakan pertemuan, kita selain pada pertemuan dua hala, kita menggunakan peluang itu menemui beberapa syarikat termasuk Google, Enovix, Microsoft, TikTok dan TPG, dan telah disinggung oleh MITI, Menteri MITI, dan pelaburan yang komitmen keseluruhannya adalah 63.02 bilion ringgit. Ini penting kerana ada yang melahirkan kebimbangan bahawa sikap tegas kita berdepan dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah itu akan menjejaskan kedudukan ekonomi. Tentulah tanggungjawab kita memantau terus, tapi setakat ini saya ingin memberikan penjelasan dan jaminan bahawa menemui beberapa pelabur utama Amerika Syarikat, nampaknya keutamaan masih diberikan berdasarkan politik yang stabil, dasar ekonomi yang jelas dan kaedah mempercepatkan proses kelulusan yang sekarang dikendali oleh MIDA. Sebelum saya menjemput Sri Gading, izinkan saya mengalu-alukan tetamu kita dari luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi Parlimen Australia yang diketuai Honorable Shane Newman, Federal Member of Blair, Queensland. Kepada Honorable Shane Newman dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga dengan kehadiran Honorable Shane Newman dan delegasi akan dapat mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara Parlimen Australia dan Malaysia. To the Honorable Shane Newman and delegation, we welcome you all. And we hope that the visit will further strengthen the relationship between Parliament of Australia and Parliament of Malaysia. Thank you very much. Saya jemput Sri Gading, silakan. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Tahniah kepada Perdana Menteri, Amat Berhormat Perdana Menteri. Seperti mana hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kulil haq walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun ini pahit. Di mana usaha yang dilakukan oleh PMX untuk negara-negara Islam OIC dalam isu keganasan apartheid Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestin, kita sangat berbangga. Begitu juga keberanian dan kesungguhan PMX menyatakan di hadapan Presiden US, walaupun pada suatu ketika dahulu pihak-pihak tertentu menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar ini ejen Yahudi, ejen US, tapi depan mata kita pada hari ini jelas, alhamdulillah, keberanian yang ditunjukkan oleh PMX kita, Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, dengan tegas menyatakan bahawa ia perlu diambil tindakan. Persoalan saya, mengapa tiada kesepakatan di kalangan negara-negara anggota OIC untuk mengecam Zionis Israel dan mendesak PBB mengadakan gejatan senjata, sehingga pada hari ini kalau kita lihat dah masuk hari ke-44 pembunuhan yang berlaku di Gaza. Yang kedua, apakah yang mendorong syarikat-syarikat gergasi seperti yang dinyatakan tadi, Google, Microsoft, TikTok, bersedia untuk melabur di Malaysia walaupun telah disebut secara ringkas tentang kestabilan politik dalam negara kita. Dan inilah harapan sebenarnya kepada rakyat. Walaupun
US ataupun kerajaan Amerika memberikan amaran kepada negeri-negeri ataupun negara yang menyokong ataupun pro Palestin akan dikenakan tindakan ataupun sekatan. Tapi nampaknya alhamdulillah dengan kejayaan pelabur yang dijanjikan ada 63.02 bilion, apa yang mendorong mereka untuk bersama dengan kita di kerajaan ada pada hari ini. Yang ketiga, Banyak soalannya kan? Dua sekolah kuat. sekali-sekala boleh tambah satu lagi. Ya, habiskan last kali. Okey, kena habiskan Apakah harapan kerajaan dengan pertemuan di antara PMX dengan ahli perniagaan dan pakar teknologi dari kalangan orang Islam yang berada di San Francisco itu terhadap ekonomi dan pelaburan di Malaysia? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga turut mengalu-alukan delegasi dari Australia dan hubungan dua hala kita akrab, termasuk beberapa pertemuan saya dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Jakarta dan baru-baru ini di San Francisco. I welcome the delegation and assure that Malaysia remains a committed friend and to enhance bilateral relations between Malaysia and Australia. Mengenai OIC, walaupun ada teguran bahawa ramai yang memohon supaya ada tindakan lebih keras daripada situ itu, tapi saya ingin beri jaminan bahawa setakat yang kita dapat maklumat sama ada dalam pertemuan empat mata atau pertemuan tertutup dengan mereka, ada usaha-usaha yang mereka lakukan walaupun tidak semuanya boleh diumumkan. Tetapi sikap mereka menentang keganasan dan penaklukan ini jelas. Dan saya sebut, seperti mana juga saya sebut di depan Presiden Joe Biden, ini soal kemanusiaan. Kita tidak boleh bicara soal demokrasi, hak asasi, kemanusiaan bagi Ukraine, tetapi tidak hak asasi dan kemanusiaan bagi Gaza atau Palestin. Dan ini yang menimbulkan banyak masalah. Bukan saja di kalangan orang Islam, tapi sekarang ini merata-rata di hampir keseluruhan dengan kota-kota di dunia, termasuk di Australia. Orang menyuarakan mengapa ada kontradiksi, pertentangan pandangan bila pertahankan hak asasi bagi satu pihak dan menolak yang lain. Dan untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, saya rasa seperti mana yang kita sebut dalam sidang yang lalu, bahawa Guterres, Setiausaha Agung Guterres telah berbuat, saya ingat, semaksimal kenyataannya dan ketegasannya. Sebab itu saya menulis khas kepada beliau menyatakan penghargaan kita. Soal hubungan perdagangan, saya kata sebut, setakat ini tidak menjejaskan sama sekali. Mereka tahu pendirian kita dan mereka ikuti kenyataan-kenyataan kita. Tetapi syarikat-syarikat yang saya sebut tadi, termasuk beberapa syarikat utama yang kendali oleh rakan-rakan umat Islam di Amerika Syarikat, di Bay Area, yang terlibat, yang telah membuat beberapa keputusan, dan saya telah minta supaya MAIDA menyelaraskan segera kehadiran mereka untuk membantu meningkatkan operasi dan memindahkan operasi ke Malaysia. Tentang qulil haq walau kana murran memang benar, tapi untuk saya nimbau pengalaman hari itu tidak mudah. Ya, kerana semua kepala negara, masa itu 21 kepala negara hadir, dan saya terpaksa mengambil keputusan segera sama ada harus menyuarakan dengan tegas pendirian dan mewakili rakyat Malaysia atau tidak. Maka saya pilih untuk menyatakan walaupun dengan hormat tetapi dengan tegas bahawa kita tidak boleh mengizinkan keganasan ini berterusan. Sila Macang.